Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak serta para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Salam ceria, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pagi-pagi makan kacang, jangan lupa ukir senyuman pada orang tersayang. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Rashid bin Perman akan melakukan satu perkongsian ataupun sesi sharing, perbicaraan dan perbincangan tentang satu tajuk yang saya kira amat menarik bagi saya. Iaitu satu tajuk iaitu dakwah terhadap saudara baru orang Islam. Jadi sebelum kita menerus lanjutkan lagi perbincangan dan perkongsian kita pada hari ini, kita akan mengenal dahulu apakah itu maksud bagi dakwah. Dakwah dari segi bahasa ialah ajakan ataupun seruan. Manakala daripada segi istilahnya ialah satu ilmu untuk menyampaikan Islam yang mengandungi akidah, syariah dan akhlak. Saudara baru bermaksud orang yang baru memeluk agama Islam ataupun lebih dikenali sebagai kata muallaf. Orang asli pula bermaksud orang asal sesuatu tempat tersebut yang biasanya dikaitkan dengan pedalaman Sabah dan Sarawak. Persoalannya, mengapakah kita kena sampaikan dakwah? Yang pertama, kerana dakwah ini merupakan kerja para Nabi dan Rasul. Jelaslah ia merupakan kerja yang sangat mulia dan sangat dituntut untuk kita melakukannya pada zaman kini. Yang kedua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maksudnya, hendaklah di antara kamu satu golongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Okey, seterusnya kita beralih kepada bagaimana kita untuk berdakwah kepada orang asli. Yang pertama, melalui dakwah pendidikan. Pendidikan penting untuk masyarakat orang asli kerana ia mampu mengubah corak tingkah laku mereka daripada buruk kepada baik, daripada baik kepada yang terbaik. Jadi kita sedia maklum bahawa orang asli ini terpengaruh banyak dengan dua aspek ini. Yang pertama, aspek tradisi, dan yang kedua, aspek keagamaan. Aspek tradisi ini, mereka lebih bergantung kehidupan mereka terhadap sumber hutan. Antaranya mereka gemar makan babi, monyet dan tikus. Yang kedua, aspek keagamaan. Mereka ini terpengaruh dengan nenek moyang mereka, iaitu mereka percaya bahawa sumber hutan seperti pokok besar dan matahari mampu memenuhi hajat mereka dan menolak bala yang mendatang. Jadi kita sebagai pendakwah perlu mengajak mereka berfikir tentang penciptaan diri mereka sendiri. Siapakah yang menciptakan mata? Siapakah yang menciptakan telinga? Siapakah yang menciptakan mulut? Siapakah yang menciptakan diri kita? Kita dilahirkan oleh emak kita. Emak kita dilahirkan oleh nenek kita. Nenek kita dilahirkan oleh nenek kepada nenek kita. Nenek kepada nenek kita dilahirkan oleh nenek kepada nenek kita. Akhirnya kita bingung dan sedar bahawa realitinya pasti ada Maha Pencipta yang pertama. Sebelum kita diwujudkan, sebelum bumi ini wujud, sebelum alam semesta ini wujud, pasti ada Maha Pencipta yang pertama. Dalam surah As-Sur ayat ke-35, Allah berfirman yang bermaksud,
Adakah mereka tercipta dengan tiada yang menciptakannya, atau adakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi melalui ayat ini, orang asli akan kembali berfikir dan membandingkan agama asal mereka dengan agama Islam. Dan secara tidak langsung, orang asli akan jatuh hati dan menganut agama Islam dengan sukarela, tanpa paksaan. Alternatif yang kedua yang kita boleh lakukan untuk berdakwah kepada saudara baru orang asli ialah berdakwah melalui kebajikan. Seperti yang sedia maklum, orang asli tinggal di pedalaman. Jadi mereka mencari rezeki dengan hasil hutan yang ada. Mereka banyak keluar dari rumah mereka untuk memburu, mencari hasil hutan seperti rotan dan kayu gaharu, serta menjalankan aktiviti bertani. Jadi mereka jarang-jarang ada di dalam rumah. Jadi tugas kita sebagai pendakwah untuk melapangkan waktu kita dan mengkhususkan waktu untuk mereka bagi menjalankan aktiviti dakwah dan aktiviti kebajikan. Antara aktiviti kebajikan yang boleh kita lakukan ialah yang pertama, menziarahi masyarakat. Yang kedua, membina jambatan dan tempat istirahat. Yang ketiga, membersihkan kemudahan awam. Dan yang keempat, membaiki rumah yang dhaif. Melalui aktiviti-aktiviti ini, kita secara tidak langsung akan merapatkan hubungan dan menjadikan hubungan yang mesra di antara pendakwah dan masyarakat. Jadi serta-merta mereka akan tertarik dengan kebaikan yang kita lakukan melalui kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini. Langkah yang ketiga dan yang terakhir untuk kita berdakwah kepada saudara baru orang asli ialah dengan menanam kewajipan asas dalam Islam, iaitu dengan menyeru mereka semua untuk mengikut segala suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita juga perlu melakukan lawatan secara berkala untuk melihat sendiri perkembangan mereka dalam dakwah, iaitu dengan melihat sendiri ibadah mereka bagaimana, iaitu solat dan puasa mereka. Dengan langkah ini, mereka akan kagum dengan keprihatinan kita dan mereka secara tidak langsung akan menanam azam dalam diri untuk menganut agama Islam dengan sebenar-benar Islam. Untuk kesimpulan, usaha-usaha dakwah perlu dipergiatkan lagi untuk mengembangkan agama Islam itu sendiri. Sejurus itu, cadangan-cadangan para sarjana Islam perlu diteliti dan dipandang sebagai satu alternatif untuk mengembangkan lagi Islam dan menjadikan Islam itu sebagai agama rasmi yang dipandang tinggi. Akhir kata, biar hidup gelap tanpa sinar cahaya, jangan hati gelap tanpa sinar iman. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.